Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan pada para pelajar sekalian. Okey, video ini adalah untuk pembelajaran pada minggu lepas, iaitu pada hari Rabu 17 hari bulan 2 ya. Okey. Sila rujuk buku teks, okey, muka surat 16, iaitu mengetahui maksud punca suatu persamaan kuadratik. Okey, kita terus kepada kepada maksud ya. Tengok pada muka surat 17. Menyatakan bahawa terdapat suatu atau dua nilai pemboleh ubah yang memuaskan suatu persamaan kuadratik. Yang kedua, B, nilai-nilai pemboleh ubah yang memuaskan suatu persamaan kuadratik dikenali sebagai punca bagi persamaan kuadratik tersebut. Kita nak lihat, ini sebenarnya perbincangan kita ya. Kita nak lihat contoh 5 ini. Jadi, pernyataan ini menyatakan, punca bagi suatu persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BL tambah C sama dengan sifar merupakan titik persilangan antara graf fungsi kuadratik F(X) sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C berkenaan dengan paksi X yang juga dikenali sebagai pintasan X. Kalau kita tengok jenis graf ni, sama ada graf ini, graf jenis senyum ataupun jenis masam. Kita dapati ada titik persilangan pada paksi X. Jadi, titik persilangan ini pada paksi X ini adalah punca bagi punca-punca bagi persamaan kuadratik. Kita tengok contoh 5. Bagi contoh 5 ini, graf fungsi kuadratik telah diberikan dan tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Bagaimanakah cara untuk menyelesaikannya? Bagi soalan ini, pelajar perlu kenal pasti titik persilangan pada paksi X bagi graf fungsi kuadratik ini. Maknanya kalau pelajar perlu tandakan, pelajar tandakan titik ini yang dapat dikenal pasti. Titik persilangan ni di antara graf fungsi kuadratik dengan paksi X. Jadi jawapan dia kita dapati, bagi koordinat itu, kita lihat X dia nilainya negatif 4. Satu lagi nilai lagi X itu adalah 1.5. 1.5 di sini. Jadi, cara untuk menulis pernyataannya ialah punca ialah negatif 4 dan 1.5. Bagi graf yang kedua, pelajar tandakan. Pelajar perlu kenal pasti. Maka titik persilangannya, kita nak baca untuk koordinat X saja, maka X sama dengan negatif 1, X sama dengan 4. Jadi punca ialah negatif 1 dan 4. Kita lihat contoh 6. Tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan atau bukan. Sekarang ni diberi dalam bentuk persamaan. Persamaan fungsi kuadratik. Jadi diberikan dua nilai X. Dua nilai X. Jadi apa perlu pelajar buat? Pelajar perlu gantikan nilai X tersebut dalam
graf fungsi kuadratik. Okey, bila pelajar ganti, okey, kita nak lihat perbandingan nilai itu persamaan sebelah kiri dengan kanan. Okey, jika nilai itu tidak sama, maka dia bukan punca bagi persamaan. Okey, apabila kamu ganti satu lagi nilai yang lain, okey, jika didapati nilai itu adalah sama, okey, nilai itu adalah sama, okey, kita tengok bila X sama dengan 3. Okay, bila X sama dengan 3, bila gantikan nilai, didapati nilai persamaan kiri dengan kanan sama. Nilainya sifar. Okay, jadi kesimpulan dia, okay, penyataannya X sama dengan 3 merupakan punca bagi persamaan 2S kuasa 2 tolak 7S tambah 3. Okay, sama juga latihan yang B. Okay, dia beri nilai X sama dengan 1 dan juga X sama dengan 1/3. Okay, pelajar gantikan nilai dan buat perbandingan. Okay, kemudian jika didapati tidak sama nilai persamaan kiri dengan kanan, maka dia bukan punca. Okey. Jika dia sama, okey, persamaan nilai sebelah kiri, persamaan sebelah kiri dan kanan, maka dia merupakan punca. Nilai tersebut X itu adalah punca bagi persamaan itu. Okey. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, sebenarnya okey untuk penerangan yang cikgu berikan ini dia ada kaitan dengan latihan di muka surat 6 dalam modul. Okey, jadi sila semak di bahagian B. Okey, ada 5 latihan di dalam tu dan pelajar jawab. Okey, kemudian cikgu teruskan lagi. Okey, bagaimanakah anda menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran? Okey, ingat tadi kamu dah tahu cara untuk menentukan punca daripada graf dengan cara menandakan dan menentukan punca antara graf dengan graf itu melalui pintasan melalui paksi X. Okey, kemudian kamu dah tahu bagaimana nak menentukan punca daripada kaedah penggantian dan sekarang melalui kaedah pemfaktoran. Okey, lihat contoh 7. Okey, tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. Okey, kalau kita tengok sekarang ni soalan dia kan ada pelbagai jenis. Kita tengok yang soalan A ni. Okey, apa perlu pelajar buat? Okey, setiap soalan ini sebenarnya pelajar perlu permudahkan kepada bentuk. Okey, permudahkan kepada bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, jadi sekarang ni untuk A ni, okey, bagi A, okey, dia dah wujud dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, kalau bentuk ini telah sedia ada, okey, cara kamu nak faktorkan ini, okey, buat kaedah cara kita panggil cross multiplication ataupun pendarapan pendarapan silang. Okey, apa maksud cikgu? Okey, cakap kaedah ni kan? Okey. Okey, biasanya ya kalau ikut kaedah ni, okey, dalam modul kamu pun dia ada contoh dia bagi. Okey. Kita buat dalam bentuk jadual. Okey, sekarang ni X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. Okey, kita masukkan nilai X ni untuk bahagian X kuasa 2. Okey. Sekarang ni okey, bahagian ni cikgu tulis hasil tambah faktor. Ini bahagian yang hujung ni hasil darab faktor. Okey, faktor tu maksudnya, okey, kita tengok dekat 6 ni. Okey, 6 ni kita tentukan faktor dia. 6 ni maksudnya sama kita keluarkan faktor untuk dapat 6 sama ada 1 darab 6, 3 darab 2. Okey, kita ambil nilai yang berkemungkinan untuk kita masukkan dalam jadual ni. Okey.
sekarang ni, katakanlah kita ambil nilai 3 dan 2 kan. Kita masukkan. 3, 2, 3 dan 2. Okey. So sekarang ni, bila kita nak dapatkan dia punya hasil faktor ni, okey, yang ini kan, 3 dan 2 ni, okey. Ini kita boleh buat cara cuba-cuba jaya. So maksudnya, okey, X darab X sama dengan X kuasa 2. Okey. Okey, sekarang ni, okey, untuk bahagian di sini, dia kata hasil tambah faktor kan. Okey, sekarang ni kita buat secara darab silang. So, maknanya, okey, tengok ya. 2 darab X adalah 2X. X darab 3 adalah 3X. Okey, 3 darab 2 adalah 6. Okey, kemudian, kita nak dapatkan tanda negatif dengan positif ni. Okey, kita tengok. Sekarang ni, macam mana antara 2X dengan 3X ni dia boleh menghasilkan negatif 5X. Okey, logiknya untuk dapat negatif 5X adalah kena letak negatif-negatif. Sebab bila negatif 2 tolak negatif 3 tu dia dapat negatif 5. Okey, bermakna tanda negatif ni kena letak dekat 2 dan 3. Okey. Cuba semak. Balik. Okey. Negatif 2 darab X, negatif 2X. X darab negatif 3, negatif 3X. So, bila kita tambah dapat negatif 5X. Bermakna kita punya penentuan untuk tanda negatif atau positif tu betul. Jadi, dia akan ikut sama. Hasil darab ni dia akan ikut juga. So, bila negatif sini negatif. Negatif 2 sini pun negatif. So, bila negatif 3 darab negatif 2 dapat positif 6. Okay, so maknanya kita punya faktor tu kita akan lihat. Okay. Macam ni. Okay, X tolak 2. Okay, X tolak 2. X tolak 3. Maka X sama dengan 2. Okay. Atau X sama dengan 3. Okey, kita tengok contoh yang B. Okey, kalau B pula, okey, macam mana nak, sekarang ni B ni bentuk dia belum lagi, tak dapat lagi bentuk macam ni. AS kuasa tambah BS tambah C. Jadi pelajar perlu ubah suai, okay? Perlu modify sehingga dapat bentuk dia AS kuasa tambah BS tambah C. Okey, kalau kita tengok dalam kerja dalam buku teks ni, okey, macam mana dia boleh, pertama dia akan hilangkan bentuk pecahan ni. 72 per 2 dia punya penyebut ni, dia akan hilangkan, maknanya dia kena darab. So, dia akan dapat 2X kuasa 2, okay, tambah 7X sama dengan 4. Okay, kemudian, okay, dia jadikan sama dengan sifar, samaan ni, sebab baru dapat wujud dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BS tambah C. Okay, kemudian, okay, gunakan kaedah yang sama macam cikgu cakap ni. Kaedah pendarapan silang ni untuk mendapatkan nilai X tersebut. Jadi, dapat nilai X sama dengan 1 per 2 dan X sama dengan negatif 4. Okey, kita nak cuba, nanti kita akan cuba kaedah rumus ni nanti. Okey, kita nak terangkan buat secara manual dulu. Okey. Okey, C dengan D. Okey, C dengan D. Okey. X per 2 sama dengan 5X tolak 24 per X tolak 4. Okey, macam mana nak tukar kepada bentuk AS kuasa 2 tambah BS tambah C? Okey, maknanya dia kena darab silang. Okay, darab silang maknanya, okey, yang bahagian bawah ni, pembawah ni naik ke atas, dia jadi persamaan sebelah kiri, 2 bawa naik ke atas, dia akan jadi persamaan sebelah kanan. So, kembangkan, okay, dapat X kuasa 2 tolak 4X sama dengan 10X tolak 48. Okay, teruskan lagi sehingga dapat dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BS tambah C. So, maka X kuasa 2 tolak 14X tambah 48. Faktorkan, jadi dapat X sama dengan 8 dan X sama dengan 6. Okay, yang D, okay, Y tambah 2 kurungan Y tambah 1 kurungan sama dengan 2 kurungan Y tambah 11. Okay,
Maknanya bila kurungan kena kembangkan dulu. Bila kembangkan, okey, jadi wujudkan dia kepada bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi kamu faktorkan. Okey, guna kaedah penerapan darab silang. Dia akan jadi dapat Y sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan 4. Okey. Okay, kita nak cuba kaedah rumus. Kaedah rumus ni. Okey. Kita cuba buat dulu ya. Okey, kita nak guna formula untuk katalah kita ambil yang A ni. Okey, maksudnya kita kena buat secara tambah dulu sebab dia ada tambah tolak ni kan. Okey, cuba kita buat yang pertama, maknanya nyari nilai X sama dengan AX kuasa 2 BX ni C. So B tu okey, dia dah negatif, so dia negatif 5. Okey, tambah B negatif 5 kuasa 2 tolak 4. A itu 1 bahagi 2 1. Negatif 5 tambah 5 kuasa 2, negatif 5 kuasa 2 25 tambah 4. Okay, 25 B negatif. Okay, negatif tolak 4 AC. Oh, cikgu lupa C C nya ada 6. Okay, 4 darab 6 24. Okay, 24 bahagi 2 darab 1 2. Berapa tu? 5 tambah jadi 49 punca bahagi 2. Okey, 5 tambah punca 49 7 bahagi 2. 7 tambah 5 12 7 tambah 5 12. 12 bahagi 2 6. Itu jawapan dia 3. 2A Sekejap. Negatif 5 tambah negatif 5 kuasa 2 ni 25 tambah 4 darab 1. Dia tolak. Oh, dia tolak. Dia tolak. Itulah kena berhati-hati. Dia tolak. Okey, dia tolak. Okey, 25. Maksudnya 4 darab 6, 24. 25 tolak 24, 1. Punca kuasa 1 adalah 1. 5 campur 1, 6. Enam bahagi 2 dapat 3. Okey, kita dapat dah ni. Okey. 3 dah dapat. Okey, kita tengok lagi satu. Satu tambah, tu lagi tolak. X sama dengan negatif 5 tolak negatif 5 kuasa 2 tolak 4 kurungan 1 6 bahagi 2 1 negatif 5.
negatif, positif. Positif 5. So, tadi tambah ditolak pula. So, kita dapat G25. Okay, 25 tadi tolak 24 bahagi 2. So, 5 tolak 1 bahagi 2. Okay, 5 tolak 1, 4 bahagi 2 dapat 2. Okay, jadi dapat satu lagi punca nilainya 2. Okay, ini melalui kaedah rumus. Okay, kaedah melalui kalkulator. Okay, cikgu akan hantar video yang kemudian. Okay, jadi pelajar jawab. Okay, selesaikan punca-punca bagi persamaan kuadratik menggunakan kaedah pemfaktoran. Okay, dan juga melalui kaedah graf. Dan juga satu lagi melalui kaedah pemfaktoran, kaedah penggantian. Okey, jadi cikgu akan hantar video yang berikutnya, okey, melalui penggunaan kalkulator. Okey, sekian saja daripada cikgu. Okey, selamat belajar semua.